Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anis Syahira binti Husin dan nombor kad matrik saya 10 DIB 19F 2012. Nama saya Siti Nurul Akira binti Muhammad, nombor kad matrik 10 DIB 19F 2011. Nama saya Cikgu Syamil binti Syed Talib, nombor kad matrik 10 DIB 19F 2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiqdin bin Rosdi, nombor kad matrik 10 DIB 19F 2002. Nama saya Faizul Aiman bin Ranisam, nombor kad matrik saya 10 DIB 19F 2018. Arwah Nur dari sudut syarak merujuk kepada satu barang yang dijadikan sebagai sandara yang terikat dengan hutang bercagar yang boleh dibayar dengannya sekiranya hutang tersebut tidak dapat dijelaskan. Gadai iaitu arwah Nur adalah istilah yang diambil daripada kata terbitan bahasa Arab. Gadai iaitu arwah Nur adalah berasal daripada kata perbuatan rohana yang bermakna menggadaikan. Perkataan ini membawa maksud kena gadai atau digadaikan sebagaimana kata terbitan Al-Khalaq membawa makna kena jadi atau dijadikan. Manakala istilah arwah Nur menurut Imam Ibnu Manzur diartikan apa-apa yang diberikan. Definisi gadai arwah Nur menurut istilah undang-undang Islam ialah sebagaimana diperkatakan oleh orang ulama Maliki, iaitu pemberian seseorang yang dijadikan berkontrak sesuatu yang boleh dijual atas sesuatu yang memberi gharar. Saya ingin menyampaikan faktor mengapa ramai yang memilih pinjaman bukan Islam berbanding institusi arwah Nur yang berlandaskan syariat Islam. Faktor pertama yang kita boleh kaji ialah kurang didikan agama dari kecil. Oleh itu, mereka lebih mempercayai pinjaman bukan Islam daripada memilih institusi arwah Nur yang berlandaskan syariat Islam. Faktor yang kedua, institusi arwah Nur kurang diwar-warkan di kaca televisyen ataupun media sosial. Oleh itu, ramai yang tidak mengetahui tentang institusi arwah Nur yang memberi pinjaman wang berlandaskan syariat Islam. Dan faktor ketiga, ramai yang memilih pinjaman bukan Islam kerana proses pinjamannya yang lebih mudah, seperti pinjaman Ahnong. Tanpa mereka fikir pada masa akan datang yang pinjaman Ahnong ini mengenakan interest atau faedah yang tinggi dan terdapat banyak kes terjadi seperti kes peras sugut untuk membayar wang dengan cepat berbanding institusi arwah Nur yang berlandaskan syariat Islam dan lebih teratur. Kisah yang akan berlaku sekiranya umat Islam tidak menjadikan arwah Nur sebagai sistem gadaian dalam kehidupan mereka. Okey, yang pertama adalah peniaga yang berniaga tidak berpeluang untuk mengembangkan ekonomi kehidupan seharian mereka dengan lebih maju, sehingga kan ia boleh mendatangkan kerugian dalam urus niaga sama ada dalam perniagaan ataupun pelaburan. Seterusnya adalah peniaga akan terjebak dalam penipuan skim yang berusulkan penipuan yang mana boleh merisikokan mereka dalam berniaga. Bukan itu saja, mereka akan melahirkan sifat menindas antara satu sama lain yang mana golongan atasan akan menindas golongan yang bawahan. Ia secara tidak langsung akan menambahkan beban yang sedia ada ke atas penghutang. Kadar bunga tersebut merupakan dakwaan bagi menghilangkan risiko pemihutang yang telah membekukan haknya dengan diberikan hutang kepada pihak yang meminta. Sehubungan itu, jelas pengurusan risiko dalam kewangan Islam lebih menjamin keadilan dalam meraih keuntungan ke atas urus niaga yang dilakukan adalah menjadi kemestian untuk setiap pihak yang terlibat untuk mengetahui dengan jelas risiko yang bakal wujud. Saya pula ingin menerangkan tentang langkah mengatasi masalah orang Islam yang masih memilih pinjaman daripada bukan Islam. Poin yang pertama ialah kita perlu menerangkan tentang kebaikan dan kelebihan yang mereka peroleh jika memilih pinjaman yang berasaskan Islam. Poin yang kedua pula, kita perlu menerangkan tentang keburukan yang mereka akan peroleh jika memilih
pinjaman daripada bukan Islam yang boleh menyukarkan aktiviti peminjaman mereka. Yang ketiga pula, memberikan risalah ataupun membuat iklan berkaitan dengan pinjaman Islam yang boleh menarik minat mereka untuk pinjam daripada pinjaman yang berasaskan Islam. Secara kesimpulannya, gadaian ada diharuskan dalam Islam selagi ianya tidak bercanggah dengan hukum syarak. Sudah pasti menjadi kewajipan kepada umat Islam untuk memastikan setiap gadaian adalah menurut syariah. Bahkan, rukun-rukun syarat juga mestilah dipatuhi supaya dapat menghalang daripada kezaliman dan penindasan. Bagi memahami konteks gadaian menurut Islam, terdapat 3 jenis istilah penting untuk kita ketahui, iaitu Ar-Rahnu, Al-Wadi'ah Yadamanah dan Al-Qad. Seperti mana yang dinyatakan di atas, ianya berperanan penting untuk memahami dengan lebih mendalam konteks sebenar gadaian menurut pandangan Islam. Dengan cara memahaminya, sudah pasti kita akan dapat menghalang berlakunya riba dalam gadaian. Maka dengan itu, jelaslah bahawa gadaian menurut hukum syariah lebih memuaskan daripada pajak gadai secara konvensional. Sekian, terima kasih.